Selamat sore semuanya. 大家下午好， Ya, kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天下午我们能够一起来敬拜神。 Hari ini kita akan melihat di dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. 今天我们的经文是约翰福音第10章第1到11节， Kita akan merenungkan sebuah tema hidup berkelimpahan dari Tuhan. 我们要思考的题目是从主而来的丰 Tadi 盛生 pagi 命。 kita membahas dari kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Mazmur. 刚才早上我们从旧约圣经，也就是诗篇来 Sore 思 ini 想。 kita akan membahas dari kitab Injil. 现在我们将从福音书来思 Kita akan 想， melihat hidup berkelimpahan dari Tuhan dari sudut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 我们要一起从旧约圣经还有新约的圣经来学习什么是生命的丰盛。 Ya, tadi pagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi, 刚才你们如果有参加早上的崇拜， ya sore hari ini akan Anda diperlengkapi lebih lagi memahami tentang hidup berkelimpahan. 今天下午我们会加深去明白什么是丰盛的生命。 Karena punya pemahaman yang sangat-sangat penting untuk menjadi berkat di dalam hidup rohani kita. 这对我们属灵生命是很重要的。 Mari kita berdoa. 一起祷告， Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Dengan penuh sukacita kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu firman Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami yang hadir pada sore hari ini tidak menjadi sia-sia. Dan kami boleh membawa berkat-berkat rohani pulang ke tempat kami masing-masing. Dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kedua hambamu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Sehingga setiap berita firman Tuhan taburkan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita melihat dalam Alkitab kita Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11. 一起来看约翰福音第10章第1到11节。 Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. 约翰福音第10章第1到11节， Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita baca bahasa Indonesia saja. 我们单用印尼文来读。 Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. 这就是我们所读的经文。 Seorang ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. 一个母亲怀孕9个月之久， Masa dia mengandung membuat tubuhnya berubah. 她在她怀孕的期间，她的身体有所变化， Tidurnya juga terganggu. 她的睡眠也不足， Ada rasa mual, 她甚至感到要呕吐， mudah lelah, 而且容易疲惫， bahkan menanggung banyak sekali sakit yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. 她还要承受一些别人无法代替的疼痛。 Namun penderitaan itu belum selesai saat bayi itu lahir. 但是她的疼痛呢，
并没有在孩子出生的时候就结束了。 Ibu kadangkala harus begadang menyusui bayinya. 母亲还要熬夜来哺乳她的婴孩， Akan menggendong, mendidik, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpinya sendiri. 她需要抱孩子来教养他，甚至要牺牲自己的梦想 Sampai anaknya beranjak dewasa. 一直到他的孩子长大成人。 Bapak ibu saudara, seorang ibu tidak hanya memberi anaknya hidup, 弟兄姐妹，一个母亲不单单给予她的孩子生命， tetapi memelihara hidup itu sampai dia bisa menjadi hidup yang lebih baik. 她会照顾这个孩子，使他能够独立生活。 Demikian juga dengan Tuhan kita. 同样的，我们的主也是一样， Tuhan bukan hanya menciptakan kita, 他不只是造我们， lalu meninggalkan kita berjalan 然 sendirian. 后就把我们让我们独行。 Ia memberi kita hidup, 他给我们生命， dia memelihara hidup kita setiap hari. 他每天都保守我们的生命。 Dan di dalam Kristus ia mengaruniakan hidup yang berkelimpahan. 他甚至在基督里赐给我们丰盛的生命。 Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat sebuah persamaan. 我们可以看到共同点， Ibu bukan hanya melahirkan anak, 一个母亲不只是生孩子， tetapi bagaimana mempersiapkan anak menghadapi masa dewasa dia. 她也装备孩子如何去面对他的未来。 Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita hidup, 上帝也不只是赐给我们生命， tetapi memberikan hidup yang berkelimpahan. 他也赐给我们丰盛的生命。 Bila seorang ibu saja bisa setia mengasihi anaknya bertumbuh, 如果一个母亲能够忠心陪伴孩子长大， terlebih lagi Tuhan kita. 更何况我们的主呢？ Ya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir, 我们有没有想过， apa tujuan saya mengikut Kristus? 我跟随基督的目的是什么呢？ Hari ini saya percaya Tuhan Yesus bukan sekedar untuk menerima keselamatan. 今天我跟随主耶稣，不仅要得到救恩， Khotbah yang lalu kita diingatkan, kita yang percaya pada Yesus Kristus bukan hanya menerima keselamatan, tapi juga hidup serupa Kristus. 上个礼拜的讲道已经提醒我们，我们信耶稣不只要得救，乃是要像他。 Hari ini kita juga diingatkan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, 今天我们再次被提醒，信耶稣 bukan hanya untuk memperoleh hidup kekal, 不只是为了得到永生， tetapi juga untuk memperoleh hidup yang berkelimpahan. 更要得到丰盛的生命。 Di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes pasal 10 ini kita akan belajar makna rohani firman Tuhan yang sangat penting dan sangat indah. 在约翰福音第10章里，我们要一起学习很重要的属灵真理。 Ayat ke-10 Tuhan Yesus berkata, 耶稣在第10节告诉我们， Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. 我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Inilah tema kita pada sore hari ini. 这就是我们今天下午的主题， Hidup berkelimpahan dari Tuhan. 从主而来的丰盛生命。 Pernyataan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. 耶稣这一句话是非凡的话。 Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang seadanya, 主耶稣不只是单单给我们生命， tetapi juga memberikan hidup yang berkelimpahan. 他甚至给我们丰盛的生 Hidup 命。 berkelimpahan dari Tuhan bukan maksudnya hidup tanpa masalah. 丰盛的生命的意思不是没有问题的 Hidup 生命。 berkelimpahan yang dari Tuhan bukan maksudnya tanpa ada penderitaan. 从主而来的丰盛生命的意思不是说没有苦难， Hidup berkelimpahan yang dari Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. 从主而来的丰盛生命并不表示没有眼泪。 Hidup dalam berkelimpahan juga bukan berarti kelimpahan harta kemakmuran duniawi ini. 从主而来的丰盛生命也不是指我们拥有世上的财富。 Kalau kita perhatikan di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 如果我们留意刚才所读的经文， Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, 刚才耶稣说他是一个好牧人， yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 他为羊群舍命。 Ini berbicara tentang pengorbanan. 这是关于牺牲， Ini berbicara tentang salib.
这是关于十字架， Ini berbicara tentang penderitaan. 这是关于苦难。 Jadi kelimpahan yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini, 所以这段经文所告诉我们的丰盛生命是指什么呢？ yaitu kelimpahan dalam relasi dengan Gembala Agung kita, Yesus Kristus. 也就是我们与我们的大牧者耶稣基督的关系， Bukan kelimpahan di dalam kemakmuran duniawi ini. 不是在这个财富上的丰盛。 Mari kita melihat 3 kebenaran di dalam Yohanes pasal 10 ini. 让我们一起来看3项真理。 Yang pertama, 第一， hidup berkelimpahan oleh karena mengenal suara gembala. 生命丰盛是因为认识牧人的声音， Ini berbicara tentang relasi yang intim dengan Tuhan. 这是关乎与主亲密的关系。 Firman Tuhan memberitahu kepada 主的 kita, 话告诉我们， Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 他按着名叫自己的羊，把羊领出来。 Tuhan Yesus berkata, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 耶稣说，他认得他的羊，他的羊也认识他。 Saudara-saudari, ini adalah sebuah kebenaran yang penting dan sangat indah. 这是非常重要的真理。 Gembala Agung kita mengenal kita secara pribadi. 我们的大牧人认识我们每一个人 Ia tidak melihat kita sebagai kumpulan manusia yang anonim. 啊，在他的眼里，我们并不是一群无名的人群。 Firman Tuhan memberitahu pada kita, Ia memanggil kita menurut nama kita masing-masing. 圣经告诉我们，他是按照我们的名字叫我们的。 Ini berbicara tentang hubungan yang intim dan personal. 这让我们看到那种亲密以及个人的关系。 Sekedar informasi, di Timur Tengah kuno, 在古代近东， seorang gembala benar-benar mengenal setiap domba-dombanya. 一个牧人真的认识他的羊， Ia mengetahui setiap karakter dari domba-dombanya. 他知道每只羊的这个个性 Mana yang suka berkeliaran, 啊，哪一些需要到处乱跑， mana yang penurut, 哪一些是听话的羊， mana yang sering sakit. 哪些常常生病。 Ya, ini semuanya jelas di hadapan gembala. 这在牧人的眼光是跑不掉的。 Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita. 同样的，主耶稣是我们的大牧者， Dia mengenal kita satu 他 persatu. 认得我们每一个自己， Dia mengetahui kelemahan 他知 kita. 道我们的软弱， Dia mengetahui pergumulan 他知 kita. 道我们的挣扎， Dia mengetahui kekuatan kita. 他知道我们的强项， Dan bahkan dia mengetahui isi hati kita yang paling dalam. 他甚至晓得我们的内心深处。 Inilah Gembala Agung kita. 这就是我们的大牧者。 Dan ayat keempat firman Tuhan memberitahu pada kita, 第4节告诉我们， domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. 羊也跟着他，因为认得他的声音。 Hidup berkelimpahan dimulai ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan melalui firman-Nya. 丰盛的生命始于透过神的话来认识神。 Dalam hal ini kita bukan saja supaya Tuhan mendengar suara kita, 在这里不只是要神听我们的声音， tetapi kita juga harus belajar mendengar suara Tuhan. 我们也要学习听神的声音， Bukan dengan telinga jasmani saja, 不是用我们的肉耳听而 tetapi 已， dengan hati rohani kita. 更要用我们属灵的内心 Bapak 听。 Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah Anda mengerti maksud firman Tuhan ini. 我不晓得你们是否明白这样的真理。 Banyak orang Kristen hanya mau Tuhan mendengar suaranya. 很多基督徒只要求主听他的声音， Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahu pada kita, Tuhan mau kita juga mendengar suaranya. 但是今天神的话告诉我们，主也要我们听他的声音。 Oleh sebab itulah mengapa kita penting dan perlu sekali membaca firman 因 Tuhan. 此呢，为何说我们很需要读神的话？ Karena melalui membaca firman Tuhan itulah kita mendengar suara Tuhan. 正是透过阅读上帝的话，我们才能够聆听神的声音。 Gereja IGC sudah memulai kelas pemuridan. 我们福音真光堂已经开始培训门徒的课程。 Saya bersyukur minggu lalu sekitar 20-an mau 30 orang yang mengikutinya. 感谢主，上个礼拜有20到30位的人左右参加。 Tadi sore berapa orang? Siang?
应该是更多 Nah, saya pikir ada sekitar 40 orang. 应该大概有40位左右。 Minggu yang lalu kita belajar tentang kebenaran Alkitab yang berotoritas. 上个礼拜我们学习有关圣经的权 Dan 威， hari ini, tadi siang kita belajar tentang Allah Tritunggal dalam bukti Alkitabiah. 刚才我们学习的上帝， Dalam hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. 就是与我们每一天的生活的关系。 Ya, saya bersyukur juga tadi peserta yang mengikutinya cukup antusias dan tidak ngantuk. Padahal itu jam ngantuk. 刚才呢，我看参加的人呢，他们没有打瞌睡。 Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan mendengar suara Tuhan. 这就是我们要继续学习聆听神的声音。 Ketika kita mengenal suara gembala kita, 当我们认得牧人的声音的时 kita 候， mengalami kelimpahan di dalam hal relasi. 我们在关系方面就会更丰盛。 Tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. 我们与主不再有什么距离， Kita bisa berkomunikasi dengan Dia kapan juga. 我们可以任何时候与他沟通， Kita dapat merasakan kehadiratnya di dalam setiap langkah kehidupan kita. 我们可以在生活中的每一步经历他的声音同在， Inilah kelimpahan sejati. 这就是真正的丰盛。 Memiliki Tuhan sebagai sahabat yang begitu dekat dengan kita. 我们拥有主成为我们的密友 Sebagai Bapa yang mengasihi kita. 他是爱我们的天父， Sebagai gembala yang menuntut dengan setia. 他是那一位引导我们的牧者。 Inilah yang membuat kita penting mendengar suara gembala kita. 正是这个原因，为什么我们听牧者的声音很重要？ Beberapa tahun yang 几 lalu, 年前， ketika saya melayani di sebuah gereja, 当我在某间教会侍奉的时候， ada sepasang suami istri rajin ikut pembinaan iman Kristen. 有一对伉俪很勤劳参加培训 Dan bahkan sangat setia mengikuti pembinaan ini. 他们很忠心参加培训班， Mereka punya rasa haus belajar kebenaran firman 他 Tuhan. 们饥渴慕义学习神的真 Dan 理， bahkan selalu merespon dengan baik. 他们也常常积极的回应， Bahkan bisa memberikan penjelasan dengan baik. 而且他们也能够做很好的解释。 Suatu hari mereka pergi berlibur di Simalem 有一天，他们去到喜马拉雅去旅游， bersama dengan keluarganya. 跟他的家人一 Tetapi 起。 ketika berada di sana, 但是在那边的时候， entah bagaimana dia jatuh dari sebuah jembatan. 不知怎么样，他从那个桥上掉下去， Jatuh ke dalam jurang. 他就是掉下去那 Tulang 个峡谷， punggungnya menghantam pohon-pohon yang ada. 他的背呢就这个撞到了下面的树， Rasa sakitnya begitu luar biasa. 他感到非常疼痛， Kondisi tubuhnya kritis. 他的身体状态非常危机， Saudara-saudari, ini sebuah kesaksian yang nyata. 这是一个真实的见证。 Namun di dalam kondisi yang demikian, dia memberikan kesaksian yang menggetarkan hati saya. 在他这样的情况，他还给我一个非常震撼人心的 Dalam 见证。 perjalanan dari Simalem menuju ke Medan, 从喜马拉雅回到缅兰的路程， di tengah rasa sakit yang luar biasa, 在他感到疼痛的过 dia 程里面 terus，bernyanyi memuji Tuhan. 他不断的赞美上帝。 Dalam penderitaan yang begitu berat, 在这样非常的痛苦当中， firman Tuhan yang selama ini dia pelajari muncul di kepalanya. 他所听学的这个真理呢，浮现在他的脑海里。 Dan dia memberikan kesaksian sedemikian rupa, 他这样做见证， seakan pengajaran yang dia peroleh selama ini tidak sia-sia. 他过去所学习、所领受的教训没有白费。 Firman Tuhan itulah menjadi sumber kekuatan dia. 神的话成为他得力量的泉 Menjadi 源， penghiburan bagi dia. 成为他的安慰， Menjadi pegangan hidupnya. 成为他的这个宗旨。 Dan ketika dia berada di rumah sakit untuk persiapan operasi. 当他在医院准备动手术的 Saat 时候， itu saya baru saja kembali dari luar negeri. 那个时候我刚从国外回来， Mendengar hari itu saya langsung dari bandara menuju ke rumah sakit. 听到有关他的消息之后，我就马上去医院探访他， Dan saya mendoakan dia. 我为他祷告。 Yang membuat saya terharu adalah 令我感到感动的是什么呢？ bukan keluhannya.
不是他的埋怨， tetapi dia terus bersaksi 他不断的做见证 bagaimana Tuhan menopang dia, 啊，主怎么扶持他， bagaimana Tuhan menguatkan dia di tengah-tengah penderitaan. 主如何在他痛苦中使他刚强。 Operasi tulang belakang dilakukan di Medan. 他这个背的那个手术在面兰进行， Hari ini dia sudah bisa berdiri dan berjalan. 今天他已经可以走路， Hari ini dia sudah bisa beribadah di dalam gereja. 今天他能够在教会一起敬拜。 Tadi pagi dia pertama sekali bersama dengan keluarganya datang ke gereja kita. 刚才早上他是第一次和他的家人到我们的教会来敬 Dan yang 拜， lebih menggetarkan hati adalah 更震撼人心的是什么 ketika 呢？ hasil rongsen tulang punggungnya dibawa ke Singapura 当他把他的 X 光带到这个新加坡的时候， dan dokter di Singapura ketika melihat hasil ronsen, 新加坡的医生看到 X 光的这个检查结果， dokter mengatakan menurut hasil ronsen ini seharusnya kamu tidak mungkin bisa berjalan. 按照新加坡医生的判断，按照这个 X 光的这个结果呢，你是不可能走路的。 Tetapi hasilnya dan nyata dia bisa berjalan. 但是他检查的结果跟事实不一样，他能够走路。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， firman Tuhan yang dia dengar dan pelajari tidak sia-sia. 他所听所学的真理没有突然， Suara Tuhan yang dia dengar selama ini berbuah pada saat dibutuhkan. 他那些日子所领受的这个话语，神的声，他最需要的时候有了结果。 Firman itu akan menjadi iman. 神的话成为信心， Iman itu akan menjadi kekuatan yang daripada Allah. 信心也就是成为了从神而来的力 Oleh 量。 sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 所以呢，弟兄姐妹， ketika kesungguhan kita belajar firman Tuhan, 当我们认真学习主的话， kesungguhan kita mendengar suara Tuhan, 当我们认真听神的声音， bukan hanya membuat hidup rohani kita hidup, 那不只会让我们的灵命活起来， tetapi akan membawa hidup yang berkelimpahan. 甚至会给我们带来丰盛的生命， Hidup yang tetap bisa bersukacita di tengah-tengah 能够在苦难中仍然喜乐。 hidup yang tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan. 我们能够在困难中向神感恩。 Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ambillah tekad di hadapan 我 Tuhan 们要在主面前做个决 untuk 定， terus belajar mendengar suara gembala kita. 要继续学习听牧人的声音， Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 每一天都要阅读神的话， Berdoa dengan sungguh-sungguh. 认真祷告。 Berdoa bukan satu arah. 祷告不是这个单方向的， Berdoa di dalam Alkitab mengajar kita berdoa dua arah. 祷告是双方向的。 Oleh sebab itu di dalam pembinaan iman Kristen saya akan mengajarkan tentang doa dua arah. 所以在这个信仰的培训班里面，我会教导你们有关这个双方向的祷告。 Seringkali kita hanya mengerti Tuhan mendengar suara. 很多时候我们只认为主听我们的声音， Tapi sesungguhnya di dalam doa kita bisa mendengar suara Tuhan. 但其实，在祷告中，我们也能够听神的声 Oleh 音。 sebab itu kita harus berlatih kepekaan rohani kita di dalam keintiman dengan Tuhan. 所以我们要操练属灵的敏锐。 Kita belajar mengenal suara gembala kita juga dalam komunitas hidup orang percaya. 我们也能够透过信仰群体的生活去聆听神的声 Di 音 mana firman Tuhan digaungkan. 就是有神的话被传扬， Dan kita bisa membedakan pengajaran mana yang benar dan pengajaran mana yang tidak benar. 我们能够分辨哪些教导是对的，哪些是错的， Dan juga oleh karena pimpinan daripada Roh Kudus 而且透过圣灵的引导， yang bisa memimpin kita di dalam seluruh kebenaran.
他将带领我们进入一切的真理。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， poin yang pertama, 第一点， untuk memperoleh hidup yang berkelimpahan daripada Tuhan, 如果要从主得到丰盛的生命， melalui keintiman dengan Tuhan, 我们就要与主有亲密的关系， mendengar suara gembala kita, 聆听牧者的声音， gembala agung kita, Yesus 也 Kristus. 就是我们的大牧者耶稣 Poin 基 yang 督。 kedua, 第二点， hidup berkelimpahan yang aman dalam perlindungannya. 生命丰盛在他安全的庇护下， Hidup berkelimpahan oleh karena diselamatkan dan dipelihara oleh gembala agung kita. 丰盛生命是因为我们被救以及被保守。 Tuhan Yesus berkata, 主耶稣说 Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。 Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus sangat jelas sekali. 在这里，耶稣很清楚的， Ada dua cara masuk kandang domba. 有两个办法进入羊圈。 Satu masuk melalui pintu. 第一是透过门进去的， Ini adalah jalan masuk yang seharusnya. 这是这个理所当然的进 Ini 去的 adalah 办法， jalan masuk yang ditentukan. 这是被规定的进入法， Ini adalah jalan masuk yang sah. 这是正式的进入法。 Namun Alkitab juga memberitahu pada kita ada cara masuk ke kandang dengan manjat tembok. 圣经告诉我们，还有另外一种办法，就是爬墙进去的， Ini jalan yang tidak seharusnya. 这是不应该的， Ini jalan yang tidak sah. 这是不真实的 Dan firman Tuhan 不合法。 memberitahu pada kita, 圣经也告诉我们， orang yang masuk melalui pintu adalah gembala. 从门进去的是牧人， Orang perampok. 从墙爬进去的是强盗，是贼。 Dan Tuhan Yesus juga mengibaratkan dirinya adalah pintu. 耶稣也把自己比喻为门， Hanya melalui dia sajalah kita masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati keselamatan dan pemeliharaan Allah. 只有透过耶稣基督这个门，我们才能够进入神的国度里面。 Yesus Kristus adalah pintu masuk yang sah. 耶稣是正式合法的门， Banyak orang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, 很多人很想进入天国， tetapi tidak mau melalui pintu Tuhan yang Tuhan siapkan. 但是却不愿意按照主所预备的门进去。 Mereka mau memakai cara sendiri, 他们要使用自己的方式， mengandalkan kebaikan, 就是要依靠自己的善行， mengandalkan amal dan kesalehan, 按照自己的功德还有虔诚， mengandalkan agama yang dia percayai. 依靠他们所信奉的宗教。 Padahal Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, 事实上，耶稣强调说 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 我就是道路、真理和生命。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 若不接着我，没有人可以到父那里去。 Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya Yesus adalah guru agung. 弟兄姊妹，很多人只相信耶稣是伟大的教师， Mereka mengakui Yesus adalah guru moral yang tertinggi. 他们认为耶稣是这个最高的道德教师。 Tetapi masalahnya mereka tidak percaya apa yang Tuhan Yesus katakan ini. 可是他们不相信耶稣所说的这一句 Bapak 话。 Ibu Saudara yang dikasih 亲爱 Tuhan. 的弟兄姐妹， Kalau mereka percaya Yesus adalah guru agung, 如果他们只相信耶稣是伟大的教 Yesus 师， memiliki moral pengajaran tertinggi, 耶稣有最高的道德标 maka 准， mereka juga harus percaya pernyataan daripada Tuhan Yesus ini. 那么我们就要相信耶稣所说的这一句话： Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 我就是道路、真理和生命。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. 若不接着我，没有人可以到父那里去 Ini。berbicara bahwa Yesus adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. 这告诉我们，耶稣就是进入天国的门。 Bapak Ibu Saudara, gambaran masuk dan keluar dalam ladang penggembaraan 弟兄姐妹，这个进和出在这个牧羊的
处境中， menggambarkan keamanan dan kebebasan. 正在描述这个安全还有自由。 Domba-domba masuk ke kandang untuk berlindung dari mara bahaya. 羊群在羊圈里就是要避开那种危险， Khususnya pada malam hari. 尤其是在晚上， Ya, berlindung dari serangan serigala. 有狼会来袭击 Berlindung dari pencuri yang ada. 啊，也要避开那个盗贼。 Kandang adalah tempat yang aman bagi domba. 羊圈对羊来说是安全的地方 Di，sana mereka beristirahat dengan tenang 在那里他们能够好好的休息， karena tahu gembala menjaga mereka. 因为他们知道有牧人看顾他们。 Demikian juga dengan kita. 啊，同样的，我们也是一样， Dalam Yesus Kristus kita memiliki keamanan yang kekal. 在耶稣基督里，我们有永恒的安全。 Alkitab memberitahu pada kita, 圣经告诉我们， tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. 没有任何人可以从他的手抢夺我们。 Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, 我们得救不是因为自己的善行， tetapi oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. 而是因着恩典，在耶稣基督里因信称义。 Iman juga adalah pemberian dari Tuhan. 信心也是从主而来的。 Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar di dalam firman Tuhan pada sore hari ini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik sangat penting. 所以我们今天所学习的真理是很重要的。 Ayat 9 memberitahu pada kita, 第9节告诉我们， juga berkata dan menemukan padang rumput. 并且出入得草吃。 Domba tidak hanya butuh keamanan, 羊不只需要安全， mereka juga butuh makanan. 它们也需要食物。 Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. 一个好牧人会把他的羊群领到青草地上， Demikian- 还有可安歇的水边。 Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus 这就是我们的主耶稣， yang memelihara hidup kerohanian kita, 他保守我们的灵命， yang memberi kita firman-Nya sebagai makanan rohani kita. 他赐给我们话语成为灵粮， Roh Kudus sebagai penghibur kita. 圣灵成为我们的安慰。 Sakramen-sakramen yang kita terima sebagai sarana kasih karunia yang daripadanya. 我们所领受的这个圣灵 Dan terpelihara yang daripadanya. 我们可以被看顾、被保守。 Kita tidak perlu takut akan masa depan kita. 我们不要为前途感到害 Karena 怕， kita berada di dalam genggaman tangan gembala agung kita. 因为我们的生命在大牧者的手 Kita 中。 juga tidak perlu khawatir akan kebutuhan rohani kita. 我们也不需要为这属灵的需要 Karena 忧 ia 虑， setia menyediakan padang rumput yang segar setiap harinya. 因为他每一天都供应新鲜的青草。 Oleh sebab itulah, 因此呢， bersyukurlah atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. 我们要为这神所给我们的救恩感恩， Percayalah akan pemeliharaan daripada Tuhan. 要相信上帝的保守， Nikmatilah padang rumput yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari. 要享受主为我们预备的每一天的灵粮。 Ini poin yang kedua. 这是第二点。 Kemudian poin yang terakhir, 最后一点， hidup berkelimpahan dari Tuhan dengan siap berkorban dan menjadi berkat. 从主而来的丰盛生命，愿意牺牲成为他人的祝福 Di。dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai 11 dan 16 sampai 18, 在约翰福音第10章第10节、16节， Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." 第10节说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。” Tujuan Tuhan Yesus hadir bagi domba-dombanya bukan hanya sekedar agar domba-dombanya itu hidup, 主耶稣来的目的，不只是要给那些羊得生命， tetapi hidup dalam kelimpahan. 而是要让他们得到丰盛的 Dan 生命。 kelimpahan ini bukan dinikmati sendiri, 这个丰盛不是自己享受的 tetapi bisa dibagikan. 而是能够分享给别 Kalau 人。 kita perhatikan apa maksud kelimpahan di dalam nas firman Tuhan ini.
如果我们明白这段经文所说的丰盛的话， kita mengikut Kristus bukan hanya menikmati keselamatan daripada Tuhan, 我们跟随耶稣不只是自己享受救恩， tetapi kita dikenyangkan dengan makanan rohani agar hidup kita berkelimpahan 我们有灵粮来喂养，使我们的生命可以丰 dan 盛， menjadi berkat bagi orang lain, 而且能够成为他人的祝福， menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. 成为世界的盐和光。 Inilah panggilan kita yang sesungguhnya daripada Allah. 这就是上帝对我们的呼召。 Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. 弟兄姐妹，请大家注意， Kita dipanggil Allah menjadi anak-anaknya. 我们被召成为他的儿女， Ini inisiatif daripada Allah. 这是主的主动， Ini hadiah yang daripada Tuhan. 这是主的礼物， Ini kasih karunia yang daripada Allah. 这是上帝的恩典。 Kita diberkati dengan segala hal yang baik dalam kehidupan rohani yang berlimpah. 我们已经领受神丰盛的属灵恩典， Oleh karena pimpinan suara Gembala Agung kita. 这是因为我们大牧者的引导。 Dan ketika kita sudah diberkati, 当我们被祝福的时候， kita juga dipanggil memberkati domba-domba 我 lainnya. 们也要去祝福其他的羊， Khususnya mereka yang belum masuk kandang. 特别是那些还没有进入羊圈的 Sama 羊， seperti Yohanes 10 ayat 16. 就好像约翰福音10章16节所 Di 说 sini 的。 katakan ada lagi, ya Tuhan Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。 Tuhan Yesus memberitahu pada kita bahwa masih ada domba-domba yang belum masuk kandang. 主耶稣告诉我们，还有其他的羊还没有入圈， Dan domba-domba lain itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus juga. 那些其他的羊也是属于耶稣的羊。 Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. 主耶稣说：“我就是好牧人， Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 好牧人为羊舍命。” Ini juga memberitahu kepada kita. 这告诉我们， Domba-domba yang belum masuk kandang. 那些还没有入圈的羊， Mereka juga adalah domba-domba hasil pengorbanan daripada Tuhan Yesus. 他们也是耶稣牺牲的这个效果 Masalahnya domba-domba lain yang belum masuk kandang. 啊。那些还没有入圈的羊群， Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung mereka. 他们不晓得耶稣是他们的牧人， Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawa bagi mereka. 他们不晓得耶稣已经为他们牺牲生 Oleh 命。 sebab itulah kita diingatkan 因此呢，我们被提醒， supaya mereka pun bisa menjadi satu kawanan dengan kita. 好让他们也能够和我们成为一群 Digembalakan 的 dalam 羊。 satu kawanan oleh gembala agung kita. 我们归于一个牧人来牧养。 Bapak Ibu Saudara, awal ketika kita pertama sekali masuk ke dalam ruang ibadah gereja ini. 我们第一次进入这礼拜所的时候， Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat statement yang saya katakan, 如果你们还记得我说过的话， gereja ini bukan milik Tuhan saja. 这教会不只是属于主 Saya 的 ulangi, gereja ini milik Tuhan. 啊，这教会属于主， Gereja ini milik saya. 这教会也属于我， Gereja ini milik kita. 这教会属于我们的， Gereja ini juga milik mereka. 这教会也是属于他们的。 Mereka itu siapa? 他们是指谁呢？ Mereka inilah yang firman Tuhan katakan domba-domba yang belum masuk kandang. 他们就是指那些还没有入圈的 Yang 羊 Tuhan Yesus sudah berkorban bagi mereka. 啊。其实耶稣已经为他们牺牲生 Bapak 命 Ibu 了。 Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Siapa yang memberitahu mereka? 是谁去告诉他们呢？ Engkau dan saya. 你和我 Yang sudah masuk kandang. 啊，我们已经入 Yang 圈了， satu kawanan di dalam gembala agung. Yang digembalakan oleh gembala agung. 我们由一个大牧人来牧养， Kita bertugas membawa mereka untuk masuk kandang. 我们有责任把他们带进羊圈。 Inilah tujuan di hidup kita yang berkelimpahan. 这就是丰盛生命的目的。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， inilah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. 这就是主耶稣
为我们的付出 Kalau 与 Tuhan 牺 Yesus 牲。 sudah mengorbankan nyawanya bagi kita, 如果主耶稣已经为我们牺牲 maka 了生 sudah 命， seharusnya kita juga siap berkorban bagi domba-domba lain yang belum masuk 我 kandang. 们也应该为着那些还没有入圈的羊来牺牲。 Ya, saya sudah menyampaikan kesaksian ini pada saat di CBD Gatot Subroto. 我曾经在 CBD 那边做这样的见证， Dan ini kesaksian yang nyata. 这是真实的见证。 Pada saat COVID-19, 在新冠肺炎的时候， beberapa gereja-gereja menganjurkan pendetanya tidak boleh langsung memimpin pemakaman. 有些教会呢建议牧者不可以在现场去为人埋葬服务， Khususnya jemaat yang meninggal karena COVID. 特别是那些因新冠肺炎而逝世的人会友。 Pendeta harus memimpin secara online saja. 牧师必须在线去带领。 Tetapi pada waktu itu, 但是在那个时候， ketika masa 2 tahun ada sekitar puluhan jemaat yang meninggal dunia oleh karena COVID. 大概在2年里面，有许多的会友因新冠肺炎而离世。 Dan di antara yang duduk di tempat ini bisa menjadi saksi apa yang saya katakan benar atau tidak. 在我们当中有一些人可以见证我所说的是属实或不是。 Sekalipun saya banyak hamba Tuhan sebagai asisten saya, 虽然我有很多的同工， saya bisa saja mengatur mereka memimpin kebaktian memorial dan pemakaman. 我当然可以安排他们去带领安息礼拜 Tetapi 还有 saya 葬礼， tidak tega melihat keluarga. 但是我不忍心看家属， Karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berani hadir. 因为那个时候没有人敢出席。 Dan ketika kejadian terjadi, 当事情发生的时候， ada seorang ibu meninggal dunia jam 12 malam, sekitar jam 12 malam. 有一个姐妹在半夜12点去世。 Menurut rumah sakit harus segera keluar 按照当时医院的规矩，要 dan 马上 bawa ke 埋葬 krematorium. 要马上带去烧 Itu di tengah malam, 那是在半夜， hujan deras sekali. 下了大雨。 Dan pada saat itu saya juga harus pergi ke krematorium Tanjung Morawa. 那个时候我也要去到当中 Di 摩拉瓦 tengah-tengah 的这个 hujan 火 yang 葬的 sangat 地方， deras dan bahkan juga berkabut tidak lihat jalan ke depan yang cukup jauh. 那个时候有很多的密雾前面的路也看不清楚。 Tapi saya bersyukur Tuhan memelihara saya sampai sekarang ini. 但是我感谢上帝保守我到今天。 Apa yang saya sampaikan ini bukan untuk meninggikan diri. 我所分享的不是要高抬自 Tetapi 己， saya ingin sampaikan inilah teladan saya yang bisa saya lakukan oleh karena saya meneladani Gembala Agung kita Yesus Kristus. 我之所以能够这样做，是因为我效法了我们的大牧者耶 Wong 稣基督。 Gembala Agung kita saja mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. 我们的大牧者为他的羊牺牲了生命。 Pemikiran inilah yang membuat saya berani mengorbankan nyawa saya bagi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi saya. 就是这样的思想方式，使我敢于为我的羊来牺牲 Bapak Ibu 自己。 Saudara, saya yakin dan percaya sebagian jemaat yang beribadah di tempat ini juga mengetahui apa yang sudah saya lakukan di gereja sebelumnya. 我相信在座的有一些的弟兄姐妹也知道我在过去教会所 Itu 做的事。 memberitahu kepada kita bahwa nyawa saya pun saya pertaruhkan untuk mengasihi jemaat Tuhan. 我的生命也为着会友来摆上。 Dan ketika saya sudah memimpin kebaktian ini, 当我带领了这样的礼 kadang-kala 拜， saya tidak berani pulang langsung ke rumah. 有时候呢，我不敢回家， Saya harus tempat untuk apa namanya itu? Isolasi. 我要隔离Ya, selama 14 hari. 2个礼拜的隔离。 Setelah kondisi merasa baik-baik, baru berani pulang ke rumah. 等到我觉得自己没问题，我才回家。 Karena ayah saya yang sudah berusia lanjut berada di rumah. 因为我已经年迈的父亲在家里， Karena di rumah juga ada istri dan anak-anak yang saya kasih. 在家里还有我所爱的妻子 Tetapi 孩 Bapak 子。 Ibu Saudara dikasih Tuhan. 但是弟兄姐妹 Saya，rela melakukan di semuanya. 我愿意做这一 Sebagai 切， bukti saya menyatakan kasih kepada jemaat yang Tuhan percayakan bagi saya. 是我这个证明我愿意为神所托付给我的羊而 Inilah 牺牲。 teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya.
这就是主耶稣在我生命中 Wong 的 Tuhan 榜样。 Yesus saja pun berani mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. 主耶稣本身愿意喂养舍命 Maka，saya sendiri pun harus berani mengorbankan nyawa saya bagi jemaat-jemaat. 我自己也要愿意喂养舍命。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Sebagai aplikasi di dalam renungan kita pada sore hari ini. 作为我们的应用， Lihatlah keluar. 我们要向外看， Ada domba-domba lain yang belum mengenal Kristus. 那边还有没有认识基督的羊， Yang belum masuk kandang. 还没有入圈。 Mari kita keluar dari zona nyaman kita. 让我们走出我们的舒适区， Jangkau mereka untuk mengalami kasih Kristus. 我们要去接触他们，经历基督的爱。 Kita harus bersedia mengorbankan hidup kita. 我们也要愿意牺牲自己的生 Waktu 命， kita. 我们的时间， Tenaga kita. 我们的体力， Harta kita. 我们的财产， Bahkan nyawa kita sekalipun. 甚至我们的性命， Mari bimbing mereka. 让我们去引导他们， Menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 成为一群羊，归于一个牧人。 Saya rindu setiap kita bisa menaati apa yang firman Tuhan nyatakan. 我渴望大家都能够遵守神的话。 Saudara-saudari yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin hari ini ada di antara kita, Anda kelihatan baik-baik saja. 可能在我们当中，你们都看起来好好的， Ya, Anda bisa tersenyum datang ke gereja. 你们来到教会还能够笑， Anda bisa duduk rapi. 你能够坐在那里。 Tetapi bukan tidak mungkin di dalam hati Anda ada rasa kosong dan lelah. 但很有可能在你心中也有感到疲惫，还有虚空 Tanpa sadar kita sudah mencoba masuk lewat tembok. 不知不觉我们已经尝试爬墙进去， Mencari damai lewat kesibukan. 我们透过忙碌寻找平安， Mencari ketenangan lewat hiburan. 我们透过娱乐寻找宁静， Mencari aman lewat kekuatan sendiri. 我们透过自己的力量寻找安全， Kelihatannya cepat, 看起来很快， tetapi jiwa kita tetap lelah. 但是我们的心灵还是疲惫。 Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, 主耶稣告诉我们， Akulah pintu, 我就是门， bukan tembok, 不是墙， bukan jalan pintas. 不是那个捷径， Pintu itu terbuka, 那门是打开的， bukan untuk orang yang kuat, 不是给那些刚强的人， tetapi untuk domba-domba yang mau pulang. 乃是给那些愿意回家 Hari 的 ini 羊。 Tuhan sedang memanggil namamu pribadi lepas 今 pribadi. 天主正在呼叫你个人的姓名， Bukan dengan suara yang keras, 不是用很大的声音， tetapi dengan suara yang lembut. 乃是用温柔的词声 Yang hanya bisa didengar oleh karena hati yang rindu. 只能够被那些渴望的心 Yang 聆听。 mendengar suara Tuhan berkata, pulanglah, aku ada di sini. 聆听主的声音说：“回来吧，我在这里等候你。 Di kandang ada gembala dan kita aman. ”在圈里面有牧人，我们就安全； Di padang rumputnya jiwa kita dikenyangkan. 在他的草场上，我们得喂养。 Dan ketika kita dipulihkan, 当我们被医治的时候， hidup kita tidak lagi berputar untuk diri sendiri. 我们的生命不再以自我为中心， Kita dipanggil untuk menuntun domba-domba lain pulang kepadanya. 我们被召要去引导那些羊回到他的圈里面。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Kalau hari ini engkau lelah, 如果今天你感到疲惫， pulanglah kepada Gembala Agung. 你们要回到大牧者身 Kalau 边。 hatimu kosong, 如果你心灵空虚， datanglah mendekat kepada Gembala. 来吧，亲近你的大牧者。 Pintu itu masih terbuka. 那扇门仍然开着， Gembala Agung kita sedang menunggu. 大牧者正等候着我们。 Mari kita datang kepada Yesus. 让我们来到主耶稣跟前， Masuk melalui pintu yang benar. 透过对的门进去， Dan kembali mendengar suara Gembala kita. 要回来听牧人的声音， Terimalah hidup yang berkelimpahan. 接受丰盛的生命吧， Berkelimpahan di dalam Dia. 就是在它里面的丰 Tuhan 盛。 Yesus mengasihimu. 主耶稣爱你， Tuhan Yesus mengasihiku. 主耶稣爱我， Mari kita berdoa. 我们祷告。
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mencintai kami. Ketika kami menjalani kehidupan dalam dunia ini ada begitu banyak pergumulan hidup, kesulitan dan penderitaan. Tapi Tuhan, Engkau bukan saja memelihara hidup kami, tetapi Engkau juga memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Tuhan tolong kami. Ketika kami sudah memperoleh hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, kami diingatkan juga untuk saudara-saudari kami yang berada di luar, yang belum mengenal kasih yang daripada Engkau. Tuhan tolong kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini memberkati setiap kami. Bersyukur berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.